Oh. Okey. Assalamualaikum. Boleh dengar eh? Safwan, hello Safwan. Ya, cikgu dengar. Oh, boleh eh? Saya yang tak dengar kamu tadi. Saya tak tekan, salah tekan. Apa? Saya ingat lah. Pelik. Okey, dah belajar matrik kan? Senang kan? Antara topik yang paling senang sekali lah dalam form 5 saya rasa ni lah matrices. Matrik memang best. Dan dia relate je. Topik ni biasanya dalam SPM yang sebelum ni lah, yang last ni lah. Dia masuk dalam kedua-dua paper. Paper 1 objektif ada 2 soalan. Kemudian paper 2 dia ada 1 soalan dalam kurang 5 atau 6 markah. Okey, kamu mungkin ada perubahan sikit tapi tak apa, dia tak ada larinya. Sebab kegunaan utama matrisesnya adalah untuk menyelesaikan persamaan serentak. Dan benda ni dia akan gunakan sampai peringkat kamu seterusnya, itu sampai kamu ke peringkat universiti semua masih akan belajar. Cuma level dia akan dinaik taraf. Okey, matrik kan? Ya, ini yang pertama kita akan mengenali dulu apa benda ni matrik ni. Nombor 2. Matrik. Matrices, matrik. Kita dah kenal dulu ni. Dia ada satu jenis kita panggil dia satu susunan nombor. Nombor yang disusunan, syarat dia matrik ni, syarat dia mesti ada kurungan. Kalau tak ada kurungan, dia tak ada matrik. Okey, walaupun matrik paling kecil, saya tengok yang paling kecil. Yang paling kecil sekali matrik, dia letak kurungan, dia letak satu nombor. Satu. Ini pun dikira matrik. Asalkan matrik tu mesti ada kurungan. Cerita dia nombor yang duduk dalam kurungan. Matrik ya? Kan? Okey. Kamu selalu akan jumpa macam ni nombor, ada 1, 2, ada 2, 1, macam tu. Ada 1, 2, 3. Kan? Kemudian dia ada 1, 2, 3, 4. Macam-macam cerita dia. Cuma dia tak boleh cacat. Dia tak cacat. Tak boleh cacat. Macam mana ni? Dia cerita ni. 1, 2, dia kata, tak boleh, ni tak boleh. Matrik dia tak boleh macam ni. Dia cacat. Bentuk dia masih cantik. Simetri. Kan? Kalau tak simetri, dia satu macam ni lah. Garis. Satu garis je. Satu garis je. Satu garis. Satu garis. Okey? Susunan matrik ni, kita kenali sebagai, ini kita masuk kedua. Susunan dia. Kita susunan nombor dia. Kalau matrik disusun dalam bentuk baris dan laju. Ini kita panggil dia baris. Baris. Ini baris. Ini laju. Ini laju. Okey. In English kita call it row. Row. Betul. Ini column. Okey. Itu cerita dia. Dia mesti susun. Contoh kalau macam ni, baris ada 2. Kalau kita susun ada 2 baris, ada 2 laju. Jadi kita panggil dia. Dia ada doktor dia. Ini 2 kali 2. Cikgu. Apa Siti? Tak apa cikgu, tak apa, ada orang yang dia. Tak apa. Apa? Tukar nama sang pengutus pula. Macam tak ada apa cikgu, tak ada apa.
Okey, aku dah lupa dah aku nak ajar kat mana ni. Okey. Contoh ini kita tengok nama dia peringkat metrik peringkat. Okey. Nama kita bagi dia peringkat. Peringkat metrik. Peringkat metrik ni dia adalah baris darab dengan laju. Contoh itu nama dia. Contoh kalau satu nombor, dia hanya ada walaupun nombor apa pun, ini satu baris, satu laju. Metrik ni peringkat dia satu darab satu. Bagi dia macam itulah cerita dia. Kalau ada contoh saya bagi 1, 2, 3, macam tu. Jadi maksudnya baris dia ada satu, laju satu, laju dua, laju tiga. Jadi metrik dia akan jadi nama dia 1 darab 3. Ini baris darab laju. Itu kita panggil dia peringkat metrik. Peringkat ni kalau dia buat plan tak kisahlah dia buat macam mana. Kadang-kadang paling besar saya pernah jumpa 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini maksudnya apa peringkat dia? Baris 1, baris 2, baris 3, laju 1, laju 2. Jadi peringkat metrik ni adalah 3 darab 2. Jadi benda ni kita panggil peringkat. Dalam soalan objektif, kadang-kadang ada tau dia tanya, benda simple ni dia tanya. Apakah peringkat metrik tersebut? A, B, C, D. Kan? Ada pelajar, alamak peringkat. Saya kira tahu, darab tahu, campur tahu, tolak tak tahu. Kan? Okey? Kita tengok cerita dia tentang susunan metrik. Okey? Itu cerita dia yang pertama lah. Jadi kita tengok, jom kita tengok nota kamu tu. Yang pertama, soalan dia, saya nak baca pun tak nampak sangat. Rohan mempunyai 15 pen, 8 pensel. Yus 12 pen, 3 pensel. Yus mempunyai 12 pen, 3 pensel. Okey. Cerita dia apa? Dia kata nombor 1 ni, dia kata Rohan ada pen, pensel. Pen Rohan ada 15, pensel ada 8. Yus pula dia ada pen dia ada 12, pensel ada 3. Kamu tengok ni pun dah jadi metrik cerita dia. Nampak? Apa lagi? Ada seorang lagi saya lupa. Reni, tertinggal Reni. Ni R siapa? Rohan. Reni. Tinggal next. Pen, pensel. Reni 20 pen, 15 pensel. Okey. Soalan dia berdasarkan jawapan berikut yang mana kamu ikutkan di atas dalam bentuk metrik. Kamu tengok susunan tu kamu tahu dah cerita jawapan dia apa. Tengok susunan dia 20, 15, 15, 8, 12, 3. Yang mana jawapan kita? Terus kamu buat macam ni. Terus namanya jadilah dia satu metrik. Jadi jawapan kita kat sini adalah C. Terus dapat. Okey, susunan dia. Soalan nombor 2. Nyatakan bilangan baris, bilangan laju dan peringkat bagi metrik berikut. Soalan macam ni baru dia tanya dalam SPM. Simple lah. -5, 3, 4. Apa dia tanya ni? Nyatakan bilangan baris. Baris mana? Sini. Ada berapa baris? 1. Laju mana? Sini laju. Ada berapa laju? Laju 1, laju 2, laju 3. Nampak? Soalan kita, baris kita ada 1, laju kita ada 3, peringkat kita 1 darab 3. Jadi jawapan akan dapat terus kamu tengok jawapan dia mana? B. Okey. Dia kadang-kadang soalan dalam exam ni kadang-kadang kita belajar topik tu. Wah, masa belajar gila. Kadang-kadang pening kepala nak faham cerita dia. Kan? Tengok soalan exam ni dia tanya. Macam itulah cerita dia. Okey. Jom kita tengok soalan seterusnya.
kamu punya silibus ada soalan struktur, ada soalan berstruktur. Struktur. Subject question ni okey. Tengok soalan struktur lah. Yang ni kalau kamu rajin ni tunggu jawab habis semua jawab ni. Latihan saya bagi ni simple je. Saya ambil pakai buku aktiviti yang simple je, saya tak pakai susah sangatlah. Nombor 1 muka surat 2. Nombor 1. Nyatakan sama ada pasangan metrik berikut sama atau tidak. Macam mana metrik yang sama? Metrik akan dianggap sama jika peringkatnya sama. Peringkatnya sama. Cerita ni pasal apa? Peringkat. Kalau peringkatnya sama, metrik tu metrik sama. Kalau kamu tak faham maksud peringkat, kamu tengok dia punya bentuk lah. Kalau bentuk dia sama-sama lah. Kalau bentuk dia pelik lah cerita dia. Nombor 1, tengok nombor 1 A kamu tengok tu. A, dia bagi apa? 10 negatif 381. B, 10 negatif 381. Ini orang kata apa metrik ni? Dah sama, serupa. Sama dan serupa. Ini senang kan? Ini serupa dan sama terus. Ini A. Sama. Kenapa? Peringkat dia sama. Kalau nombor lain pun sama juga. B. Okey? Tengok. Soalan kedua apa? Dia minta apa? 3, 4, 4, 7. 3, 2, 5, 7. Ini pun kita panggil dia, walaupun nombor dia tak sama, tapi kita anggap dia sebagai metrik sama. Sebab apa dia sama? Sebab peringkat dia sama. Ingat? Peringkat dia sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama. Maksudnya metrik dia sama. Okey? M. Itu confirm lah tak sama. Kamu tengok tahu dah. Benda ni tak sama terus. Okey? Boleh? Okey? Cuma kadang-kadang, okey, ini akan cuba kita kamu peringkat sama. Sorry, yang ni peringkat sama. Tapi metrik tak sama. Dia tak sama. Metrik sama kena nombor kat sama tu. Silap. Tengok. Nanti saya salah. Nombor pun kena sama. Kecuali dia letak sini unknown. Contoh dia letak sini P. Dia letak sini Q. Maksudnya peringkat dah sama. Cantik. Peringkat sama. Metrik kalau 3 dengan 3. 7 dengan 7. Maka P dengan Q pun akan sama dengan ini. Kita bagi dia metrik sama. Jadi saya ubah lagi. Kita nak bagi tahu kalau peringkat dia sama, kita boleh kira. Peringkat sama, kamu boleh kira, boleh tambah, boleh tolak. Kalau dia peringkat sama, kita boleh tambah dan kita boleh tolak dia. Okey? Kalau dia sama dan serupa, maksudnya kita boleh buat apa? Kita boleh bandingkan dia. Bandingkan maksudnya yang ini sama dengan ni, yang ini sama dengan ni. Maka yang ini pun mesti sama. Jadi dipanggil metrik sama dan serupa. Saya tambah sikit di ayat dia. Dia bukan sama saja, dia kena sama dan serupa. Okey? Contoh tengok nombor 2. Nombor 2 betul. Nombor 2 X tambah 1. Dia ada unknown ni baru betul. 2, 5. Tutup sama dengan 9 Z tolak 3 Y 5. Okey. Sekarang untuk memastikan metrik ni sama, kita tengok berapa orang dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maksudnya peringkat dia sama. Yang kedua, orang dia. Tengok, yang sama. 5 dengan 5. Cantik. Yang lain ada? Tak ada. Yang ni apa ni? Z. Unknown. Jadi maksudnya kalau yang ini sama dengan ni, maksudnya yang ini pun dia mesti sama dengan ni. Oleh sebab itu, Y dapat 6. Nampak? Yang jelas dulu. Kemudian atas pula. X tambah 1 pun akan kawan dengan 9. Maka X tambah 1 akan sama dengan
9. Jadi X sama dengan 9 tolak 1 akan dapat 8. Seorang lagi. 2 dengan Z tolak 3. Kita tulis yang ada unknown dulu. Yang ada unknown tulis dulu. Z tolak 3 sama dengan 2. Jadi Z akan dapat 2 campur 3 dapat 5. Itu kita panggil kegunaan matriks sama. Untuk apa sebab itu? Kalau dia sama dan serupa, maka kita boleh bandingkan. Bandingkan maksudnya untuk mendapatkan jawapan. Okey? Cuba kamu tengok sekejap. Boleh faham kan? Oh, lembu belajar sekarang. Siapa yang dah ada ni? Ishraq dah ada, Ishraq? Faham. Siti kan? Siti. Kenapa Siti tukar nama Siti? Mana nama tadi? Siti balik dah cikgu. Saya terlupa nak rename. Okey. Kita terus masuk nombor 3. Buka nombor 3. Iklan ada iklan? Iklan? Ada? Halo. Oh, dan malu lah dan apa lah. Saya nak beritahu sebenarnya iklan ni saya setelah dia Insta mau. Syah, kalau dengan saya tu dia bawah sikit. Okey, tak apa. Nombor 3. Nombor 3. Tengok. KC Sport House mempunyai store di Jaya Valley, Oasis Mall dan Central Mall. Jadi dia ada cerita dia ada Jaya Valley, Oasis Mall, Central Mall. Jenama utama yang dijual adalah Niko dan Riran. Pada tahun 2018, jualan purata setiap bulan adalah 250 pasang Niko. Oh, okey. Sekarang saya isi kita tengok. Kita akan isi apa dulu? Jaya Valley, Oasis Mall, Central. Ada 2 barang, Niko dengan Riran. Okey. Dekat Jaya Valley, Niko 250, Riran 195. Dekat Oasis Mall 175, Niko 170 Riran. Dekat Central Mall 185, Niko 275 Riran. Okey, sekarang soalan dia. Wakilkan maklumat data dalam bentuk jadual dan seterusnya dalam bentuk matrik. Dah siap. Ini saya panggil bentuk apa? Jadual. Baca cantik lah. Tu, sini, 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 sini. Jadual. Bila dia jadi matrik, dia jadi macam ni. Matrik 250, 195, 175, 170, 185, 275. Satu je. Ini namanya bentuk jadual. Ini namanya bentuk matrik. Boleh? Okey. Nombor 4. Oh, tak ada lagi lah. Okey. Dan kamu boleh tengok soalan seterusnya. Soalan subjektif. Okey. Jom. Saya nak kamu cuba dulu kejap. Nombor 1, 2 dan 3. Ini senang je. Senang je soalan dia. Jenis matrik. Jenis matrik. Okey, jenis matrik ni maksudnya macam mana nak tahu jenis matrik? Kita letak dia punya peringkat. Letak dia punya peringkat. Itu juga kita panggil dia jenis dia. Boleh? Cuba try. Muka surah 4 Cuba tengok.
Ishraq tak masuk lah Sapuan. Dia balik kampung ke? Tak tahu lagi kejap saya cuba WhatsApp dia. Cuba WhatsApp dia. Dia biasanya dia pergi bercuti dengan mak ayah dia di laundry. Kan kau duduk sebelah rumah dia, tak boleh kalau panggil tu. Okey, boleh? Muka surah 4. Nombor 1. MS4. Surah 4 okey. Diberi A sama dengan 1, 3, 7, 2. Ini senang. Mungkin Ishraq ni dia tengok ini senang sangat ni kan. Ibu ni relax kan. Lepak. Esok cuti. Esok cuti kan? Ya. Betul. Ya. Saya yang tak cuti. Aduh, orang semua cuti. Syok lah. Baris 1, 2. Baris 1, baris 2. Ini laju 1, laju 2. Nampak? Apa jenis metrik dia? 2 kali 2. Metrik 2 kali 2. Kalau nak tak tunggang tak apa macam ni. Kalau tak nak tak apa. Nama metrik dia pun. Okey. Nombor 2. B. 5 negatif 2. Baris dia ada 1 je baris. Tapi laju ada laju 1, laju 2. Jadi apa nama dia? Baris 1. 1 darab 2. Okey. Nombor 3. C. Negatif 4, 3. Jadi kat sini dia ada baris 1, baris 2 baris. Laju ada 1. Jadi nama metrik ni adalah 2 darab 1. Boleh ya? Ini senang. Soalan awal-awal ni senang lah kita tengok. Tapi kadang-kadang yang senang ni lupa. Dia lupa. Nombor 4. Kita bincang terus. Nombor 4. Sekejap. Nombor 4. Wow. Ini macam bagi ni. A sama dengan 4, 3, 8, negatif 1/2, negatif 1, 7. Panjang. Tak payah salah dah Tengok apa yang berlaku je lah. Okey. Terus. A. Nyatakan sama ada setiap pasangan metrik berikut adalah metrik sama atau tidak. Metrik sama atau tidak setiap pasangan metrik berikut. Okey, jom kita tengok. Yang pertama dia bagi A sama tak dengan F. Kita tengok A dulu. A siapa? 4, 3, 8. Negatif 1/2. Negatif 1, 7. Okey, kita tengok F. F dia bagi 16/4, 3, 24/3, negatif 4/8, negatif 1, 7/1. Soalan gurau. Kenapa? Ni 4. Ni 16 bagi 4, 4 juga. Sama. Dia tengok nilai dia. 3 sama. 8. 24 bagi 3 pun 8 juga. 24 bagi 3, 8. Sama. Negatif 1/2, negatif 4/8 pun 1/2 juga. Sama. Dia tengok nilai dia. Negatif 1, negatif 1. Sama. 7, 7/1. Sama. Ini maksudnya A dengan F, yes. Metrik dia adalah metrik sama. Sebab dia, yang kita tunjuk dia, kita kira. Dia namanya sama peringkat dan serupa nombor nilai. B dan C. B dan C. B dan C. B kita 5/3
1, 4, 4/5. Okey. C 25, 15, 1, 12/15. Negatif 20, negatif 5. Kamu kira dulu. 5/3. Ini betul. 5/3 sama. 1 sama. 4/5. Ini 4/5 betul sama. Negatif 20 bagi negatif 5 pun sama 4. Jadi dia adalah metrik sama. Okey. A dengan G terus tak sama. Terus tak sama. Tengok tahu tak aku tulis. Bukan metrik sama. Alasan kita sebab apa? Peringkat pun tak sama. Dia punya peringkat tak sama. Bila dia punya peringkat tak sama, maka metrik tu automatik dia bukan metrik yang sama. Dia susun kod lain. Yang A tu dia susun baris dia 2, laju 3. Yang G pula dia punya baris 3, laju dia 2. Tak sama. Dia tak boleh. Okey? Nombor 5. Nombor 5 dengan nombor 6. Macam ni lah soalan exam kamu buat bintang. Bintang nombor 5, nombor 6 tu kau bintang aja. Macam tu lah soalan exam nanti. Kan? Tengok nanti. Kamu bulan 2 ni ada exam kot. Ujung-ujung. Nombor 5. Bintang bintang. Penting ni. A sama dengan 7, 4. Negatif 1/2 Q. B sama dengan P tolak 1, 2. M tolak 1/2. 2Q campur 1. Tak. Soalan pertama. Hitung nilai MPQ. Jika kedua-dua metrik adalah sama. Ini maksudnya sama. Maksudnya dia dah bagi tahu benda ni sama. Okay, jika kedua-dua. Sebab tu perkataan dia perkataan kamu kena highlight tu. Perkataan apa? Jika. Jika kedua-dua sama. Jadi macam mana? Kenapa dia tak jika? Jika maksudnya benda ni belum tentu sama. Okay, kat mana nak tengok dia? Kita tengok nombor ni. Nombor yang memang dah sah dia adalah 4 dan 2. Nampak? Dah sah dah. Nampak? Ini 4, ini 2. Peringkat sama tapi tak serupa. Jadi macam mana nak sama? Kita kena bagi dia sama. Kalau nak bagi sama maksudnya macam mana nak sama? Paling senang kita akan ambil 2 ni kena jadikan 4. Okey? Macam mana 2 nak jadi 4? Semua ni kena darab 2. Bila dia seorang darab 2, yang ini pun akan darab 2, yang ini pun akan darab 2, yang ini pun akan darab 2. Semua orang akan darab 2. Okey, kita panggil dia kat situ 2B. 2 darab B. Itu cerita dia. Kan? Baru dia jadi sama. Sebab tu dia kata jika kedua metrik adalah sama. Dia nak bagi sama, nombor yang ada tu kena bagi sama. Okey, jadi kita akan dapat dah kat sini. Yang ini kita akan dapat 2P tolak 2. Bawah 4. Atas kita darab ni. 2M 1/2 darab 2 dapat 1. Yang ini akan dapat 4Q campur 2. Okey. Bila 4 dengan 4 dah sama, maka barulah kita boleh anggap bahawa yang ini pun sama dengan ni. Keluarkan. 2P tolak 2 sama dengan 7. 2P sama dengan tolak pindah sebelah jadi tambah 9. Darab pindah sebelah jadi potong turun bawah bahagi. Dah siap. P 9/2. Okey, siapa pula? Yang ini dengan ni macam mana? Aisyah, ni dengan ni. Yang ini dengan ni kena tulis ni dulu. Yang ada unknown tulis dulu. 2M tolak 1 sama dengan negatif 1/2. Okey. Kalau kamu nak kira senang, kalau ada 1/2 ni, paling senang kita hilangkan 2 dulu lah. Cepat sikit kita kira. Contoh saya tak nak tengok 2 ni pening. Saya pindah sebelah. Sini. Sini. Maksudnya darab 2. Kita akan dapat 4M 2 sama dengan negatif 1. 2 dah pindah sebelah. Ini dah senang. 4M tolak jadi tambah
sama dengan 1 potong turun bawah. Siap. Kan? Boleh pindah macam biasa boleh, tapi dia lagi shock macam ni, dia shock. Dia nak cepat, tak pakai kalkulator langsung kalau boleh okey. Soalan lagi apa? Ni Q dengan yang ini. Jadi ni yang tengok. Siapa nak tulis dulu cikgu? Dua-dua anuan. Siapa besar? Siapa besar anuannya? Ni 4Q, ini Q. Ni 4Q ni kita dulu. 4Q campur 2 sama dengan Q. Baru kita boleh kumpul. 4Q panggil kawan dia. Q datang. 4Q tolak Q. 2 positif pergi sebelah jadi negatif 2. Dia algebra dia positif negatif dulu. Positif negatif baru darab. 4 tolak 1 tinggal 3Q. Negatif 2 potong 3 turun bawah. Siap. Itu soalan kamu, soalan exam macam ni lah cerita dia lebih kurang. Okey, jadi kena pastikan nombor yang tinggal seorang tu mesti samakan dulu. Tapi kalau semua unknown cerita lain. Semua unknown cerita lain. Kalau ada nombor yang ada nilai, pastikan nombor ada nilai tu kita kena samakan. Okey. Macam mana kalau nombor tu tidak boleh disamakan? Buat ayat sendiri. Macam mana kalau nombor tu tak boleh disamakan? Contoh ni, ini contoh Contoh saya letak sini 3. Ni 2. Cikgu, macam mana nak sama ni? Kan? Sekolah rendah dulu, form 3 pun kamu ada belajar. Kalau ni 3, ni 2, maksudnya Mamat ni kena darab 3. Mamat ni kena darab 2. Itu cerita dia. Kalau dia darab 3, semua orang darab 3. Kalau darab 2, semua darab 2. Asalkan dia akan dapat nombor sama. Nombor dia apa? 6. Itu cerita dia. Okey? Tengok nombor 6 Boleh ke kalau kamu sangkut ke tak faham kamu cakap je cakap. Okay, terus nombor 6. Dia bagi kat situ R campur 4 negatif 4. Sini 3. R campur 3. Okey, sama dengan 5. R tolak 5. Sini R campur 2. 4. Tutup. Dia kata, kalau dia bagi tahu sama macam di susun jetik, maksudnya benda ni dah sama. Kalau dia bagi tahu macam ni, maksudnya ni sama dengan ni. Simbol macam ni. Dalam betul macam maksudnya dah sama. Okey? Bila dah sama macam ni, maksudnya kamu akan anggap dulu ni dengan ni. Dah keluarkan. R campur 4. Jadi sama dengan 5. Jadi kita akan dapat kat situ R sama dengan tolak 4 dapat 1. Itu cerita cari nilai R. Itu je. Dah cukup. Tak dapat dah. Dah selesai dah pun. Okey? Maksudnya kalau dah dapat 1 ni dah dapat, tak payah yang lain dah. Kalau kamu buat yang lain pun, kamu akan dapat jawapan yang sama, iaitu R dapat. Sebab soalan dia tanya cari nilai R. Maksudnya, kamu boleh pakai mana? Dapat sudah. Ada salah cikgu nak test juga? Nak test. Okey, boleh? Ambil ni. Mana-mana lah ambil. Untuk ni test. Test saja. R campur 3 sama dengan 4. Potong? Tolak 3. Satu juga. Nampak? Dia akan semua jawapan akan dapat 1. Tapi tak payah buat apa-apa. Sebab soalan dia suruh tanya, dia tanya kamu cari nilai R. Dapat sudah. Kali pertama dapat, stop. Jalan. Next question. Nombor 7. Boleh okey. Saya mana dengar bunyi ni. Okey. Kita tengok nombor 7 pula. Nombor 7. Saya bagi tebal ni. Ini untuk 2 minggu. Hari ni belajar basic. Bila basic kamu dah okey, minggu depan kita boleh laju lah. Okey. Nombor 7. Wow. Dia punya metrik boleh nangis tu.
Dia punya matrik boleh nangis. Tengok matrik dia. D. Sama dengan. Oi. 11. Negatif 2. Negatif 7. 8. Negatif 9. 6. Negatif 21. 4. 5. Negatif 3. 1/4. Negatif 4. Negatif 1, negatif 8, negatif 1/4, 3. Okey. Soalan dia. Dia kata, cari nilai bagi D31 tolak D24. Okey, apa maksud ni? Maksud dia kat sini, 31 ni maksudnya, ini baris. Ini laju. Itu baris, itu laju. Ini macam koordinat. Yang ini baris, ini laju. Macam koordinat. Kita kena buat lah. Contoh sini, saya akan buat ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Okey, turun laju 1, laju 2, laju 3, laju 4. Yang pertama dia minta apa? 31. 31. Negatif 7. Tolak 24. 24. Macam koordinat. 24. Ini. Negatif 8. Ambil kalkulator, nombor tekan jawapan, kamu kan dapat jawapan dia 1. Itu cerita dia. Kan dia tu dia macam koordinat. Okey? Cuba jawab. Cuba buat. A B C D E F G H. Tengok betul. Betul dia punya koordinat. Cuba buat dia. Okey? Boleh cuba jap macam biasa lah, hari ni Atlanta adalah akhir kita. Hari ni masih lagi menggunakan air heaven and earth. Okay? Boleh buat tak? Terus tengok. Dia dapat Dia senang je, dia macam koordinat je. B, D, 3, 4. Oh, main darab tak? D, 4, 1. 3, 4. Negatif 1/4. Darab dengan 4, 1. 8. Kamu ambil kalkulator, kamu tekan akan dapat negatif 2. Okey? D, B, D, C. D24 campur D42. 24. Oh iyalah, kita ambil negatif 8 campur dengan 42. Dapat jawapan negatif 4. Okey, C, D. D22 bagi dengan D14. Okey. 2, 6. 1, 4. Negatif 1. Jawapan dapat negatif 6.
Dia kamu tengok sebenarnya dia bukan nak uji kamu tentang pengiraan pun. Dia nak uji apa? Pengetahuan kamu. Faham tak apa maksud 3, 1, 2, 4 itu dia tengok. Okey? Jadi kita tengok E D32 darab D21. 3, 2. Negatif 21 darab 2, 1. Negatif 2. Ambil kalkulator, kamu tekan, kamu dah dapat 42. F. D 21 bahagi dengan D23. Kan? 21. Kita dapat tadi 2 tu kan? 2. Saja. Negatif 2 atas ni je. Tak pasal okey, 2, 3. 2, 3. Negatif 3. Dapatlah jawapan 2/3. Tinggal lagi 2 orang tu kamu buat ya. Kamu dah faham cerita kan? Okey, satu lagi yang saya lupa nak bagi tahu. Kalau metrik dia semua metrik ni kita panggil dia dalam huruf besar. Metrik nama dia dalam huruf besar. Orang dalam dia ambil huruf sama tapi huruf kecil. Huruf kecil maksudnya orang siapa duduk dalam metrik. Contoh kalau D kecil, maksudnya dia adalah orang yang duduk dalam D. Okey, itu maksud dia. Dalam matematik kita panggil dia unsur. Okey, terus kita pergi nombor 8. Nombor 8 dia terbalik je. Terbalik dia kata apa? Nyatakan kedudukan. Balik cerita dia. Kedudukan macam mana? Ni dah ni kedudukan ni. Ni kedudukan. Nampak? Okey, cuma macam mana tulis? Ya, sebenarnya kan. Sapuan. Sapuan lah. Dia diam ni. Sapuan diam ni. Bahaya ni. Sapuan diam. Sapuan diam baru dah siap habis. Baru nombor 8. Aku dah lama kenal kau Sapuan. Kan? Daripada kau dalam kelas dulu, bersemuka sampailah online. Kalau sengap bahaya. Aduh, ya. Itu tapi yang tu terbaik Sapuan. Jangan risau. Teruskan. Nombor 8. 5, negatif 8, 4, negatif 11, negatif 3, 6, negatif 7, 22, negatif M, 1, negatif 20, negatif Y, 1, 31, G, 9. Okey? Boleh? Okey, kita tengok yang pertama. Dia nak apa? A negatif 20. Apa negatif 20? Kat mana dia duduk? Ni. Macam mana nak tulis kedudukan dia? Ingat, mula-mula. Metrik apa? E. Unsur kita kena buat kedudukan dia sama dengan E kecil. E kecil. Lepas tu dia punya koordinat dia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 20 duduk dekat 3, 3. E 3, 3. Dia kena tulis macam tu. Kan? Siapa koordinat dia? Okey? B 9. Kat mana 9? Ni. 9. Sama dengan apa? Kedudukannya E 4, 4. Okey? Ni senang lah maksud kau boleh faham lah. Okey? Kita lompat terus pergi cari yang pelik sikit. Negatif Y. Negatif Y. H negatif Y sama dengan E kecil mana negatif Y. Ni. Dia duduk mana? 4, 3. 4, 3. Dia boleh faham tak? Ini kita panggil dia kedudukan. Macam mana nak tulis kedudukan? Kena tulis apa? Metrik apa? Koordinat mana? Itu kita panggil kedudukan suatu metrik. Okey? Jom. Belah? Dah boleh jawab soalan bahagian seterusnya. Ini soalan melibatkan metrik, darab metrik, operasi ke atas metrik. Kita dah belajar lagi. Nanti kalau kita buat ni jam lah. Nanti kita kena belajar dulu punya ni. Nanti kita patah balik. Untuk apa? Operasi metrik. Jom tengok operasi ya. Boleh kedudukan. Kedudukan penting Sebab nanti bila nak buat operasi, kamu kena faham kedudukan.
Okey. Yang pertama, operasi. Ini bukan operasi polis ke apa. Operasi ni maksudnya dia ada basic sekali ada 4 saja. Campur, tolak, darab, bahagi. Itu operasi metrik. Okey. Cuma bila cerita pasal metrik dengan metrik, biasanya melibatkan tambah, tolak, darab. Bahagi tak ada. Metrik dia tak ada bahagi tau. Dia tak ada bahagi. Dia tak boleh buat ke metrik A bahagi metrik B, tak ada. Dia hanya boleh buat apa? Tambah, tolak, darab. Okey? Yang ini, tambah, tolak kita boleh buat kalau dia peringkat sama. Peringkat dia sama. Maksudnya satu geng. Satu geng. Maksudnya kalau geng dua-dua. Geng 1-3 semua. Itu kita boleh buat tambah tolak. Darab lah, dia ada cerita dia. Darab ni dia ada test dia. Dia ada ujian kebolehdaraban. Ujian kebolehdaraban. Kita nak test macam mana, kan? Iaitu ujian kebolehdaraban maksudnya kalau contoh saya bagi contoh kebolehdaraban maksudnya senang cerita dia. Kalau 2 kali 2 jumpa dengan 2 kali 1. Ujian kebolehdaraban ni kita ambil kat sini. Pertemuan ni. Kalau pertemuan ni nombornya sama maksudnya boleh. Boleh darab. Kalau tak sama tak boleh. Tak sama macam mana? 2 kali 2 darab dengan 1 kali 2. Oh, dia bertemu dia. Ini tak boleh darab. Tak boleh darab. Satu lagi ujian tengok. Ujian tengok maksudnya lebih ujian susun. Saya susun. Dengan cara susun pun kita boleh tahu ujian darab. Nanti kita tengok cerita. Yang penting tambah tolak dulu. Tambah tolak mesti peringkat sama. Peringkat sama maksudnya dia macam ni. Kalau A dengan B tambah dengan B, C, ni boleh. Jawapannya apa? Jawapannya akan dapat A campur B, B campur C. Duduk dalam satu kawasan. Dia maksudnya geng ni tambah geng ni, dia boleh jumpa geng ni. Dia dapat benda yang sama. Itu kita panggil dia tambah tolak, mesti peringkat dia sama. Jawapannya pun akan dapat peringkat yang sama. Okey? Kita tambah tolak lah. Jadi kita buka sebelah. Itu soalan objektif biasanya buku ni dia letak soalan dulu. Dia soalan, dia tengok soalan tu. Menantang apa ni? Saya nak buat. Buka sebelah. Bila kita belajar, macam ni boleh buat nanti. InsyaAllah boleh buat. Okey? Jom. Kita tengok soalan struktur ni. Soalan struktur. Okey, ni senang ya. Nombor 1. Ini kamu sempat salin ke tak? Bagus. Ujian tak cantik lah saya buat. Tak cantik. Saya pandang malu. Cantik je lah cikgu. Cantik ke? Saya dulu saya mengajar mula-mula. Masa tu saya baru keluar universiti. Umur saya 22 tahun yang tu. 22 tahun. 23 tahun lah. Masa tu tulisannya cantik gila. Tapi makin lama makin tinggi. Kan? Tak tahu sebab apa. Okey. Soalan nombor 1 struktur. Tentukan sama ada pasangan metrik berikut boleh tambah atau tolak. Boleh. Maksudnya soalan dia, dia tanya, boleh tambah atau tolak? Maksudnya jawapan kamu hanya kamu boleh tulis boleh atau tidak. Itu je. Cukup. Saya bagi contoh. A. Dia bagi 74 negatif 1/2 Q dengan B 3 negatif 1 negatif 1/4 kosong. Cerita dia apa? Kamu hanya perlu tengok dia sama tak geng dia, peringkat dia. Ni. Sama. Nampak? Kalau ada bentuk pun sama. Itu kita panggil dia 2 kali 2. Yang ni 2 kali 2. Jawapan kita apa? Boleh. Kalau sama, boleh. Tak sama, tak boleh. Okey? Terus jawab B. B terus apa? Sama tak? Kamu tengok pun tahu tak? C dengan D. Sama. Peringkat dia sama. Susunan dia pun sama. Cantik. Boleh tambah. Boleh tolak. C. C tak boleh. Yang belah kiri tu
Dia ada 3 orang je. Belah 4 ada, belah kanan dia ada 4 orang. Mana boleh 3 jumpa 4. Nanti seorang lagi terkantil tak tahu gimana. Tambah tolak dia mesti 6. Dia mesti yang ini. Lepas tu bila kita tambah nanti, yang ini akan jumpa dia ni. Ni akan jumpa ni. Ni akan jumpa ni. Dia ikut geng. Dia tak boleh lompat geng. Okay, itu kita panggil dia tambah dan tolak metrik. Okay. Jom kita tengok soalan seterusnya mana. Tentukan sama ada metrik B adalah metrik identity. Okay. Apa sebab A duduk kat situ? A ni berlakon je kita cerita dia. Dia tanya, ini cerita dia metrik identity. Jom. Okay, ini namanya metrik identity. Apa guna metrik identity? Dia macam dalam apa kita panggil dia, dalam matematik biasa, metrik identity ni simbol dia I, dia sifat dia seperti nombor 1. Sifat dia. Contoh saya ambil 2 darab 1 dapat apa? 2. Nampak? 3/1 darab 1 dapat 31 balik. Apa-apa pun kalau kita darab dengan nombor 1, dia akan dapat benda tu balik. Cuma dalam metrik, dia kena ada kurungan. Bila ada kurungan, metrik identity ni, dia terlibat, dia mesti bentuk dia, contoh yang pertama, seorang 1. Ini namanya identity yang pertama. 1. Kemudian, dia tak boleh ada 2, dia kena ada, lepas 1, dia kena ada 4 orang. 4 orang, dia mesti mula dengan 1. 1, 1, macam tu. Yang lain akan jadi 0, 0. Ini kita panggil dia metrik identity. Lepas tu kalau 3 orang macam mana? Dia 3. Dia maksudnya 1 kali 1, 2 kali 2, lepas tu 3 kali 3. Dia tak boleh tak sama. 1 kali 2 tak boleh. Metrik identity. 3 macam mana? Kita susun dulu. 1, 1, 1. Lain tempat 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini kita panggil dia metrik identity. Boleh ya? Ini saja kita panggil ni. Semua ni, 3 ni ada, kalau dia nampak kali 4, 4 lah cerita dia. Maksudnya sengit macam tu, sengit ni mesti ni nombor dia 1. Yang lain nombor dia 0. Itu saja yang dikenali sebagai metrik identity. Jadi untuk nombor 2, A kita, jawapan kita sama ada B adalah metrik identity. Yang A tu ya, yang B tu tidak, yang C pun tidak. Ingat metrik identity. Apa gunanya? Kalau apa-apa metrik darab dia, dia akan dapat nombor tu balik. Saya lupa explain dia. Contoh, ni kalau kita ambil 2 darab dengan 1, dapat balik apa? 2. Itu cerita dia. Nampak? Yang ni macam mana? 4 orang, kena 4 orang lah. Contoh 1, 2, 3, 4. Jumpa dengan 1001. Jawapan dia akan dapat 1, 2, 3, 4 balik. Sifat dia macam nilai nombor 1. Apa saja metrik darab dengan dia akan dapat nombor tu balik. Itu namanya metrik identity. Okey. Masuk seterusnya nombor 1. Soalan subjektif. Dia dah guna, dia dah start dah kita buat apa? Operasi tambah dan tolak. Tapi kalau dalam buku teks kamu saya tengok dahsyat. Banyak benda macam-macam ada dalam buku teks. Muka surat 11. 11 dah. Nombor 1. A sama dengan negatif 2, 1, 3, 2. Dan B sama dengan 4, 0, negatif 1, 6. Soalan kita cari A tambah B. Dan A tolak B. Maksudnya kita kena buat 2 benda lah. Yang pertama saya akan buat apa? A tambah B. A
negatif 2, 1, 3, 2 tambah dengan 4, 0, negatif 1, 6. Jawapan pun akan dapat 4 orang juga. Cerita dia. Ni akan jumpa si yang ni. Negatif 2 akan campur 4. 1 akan campur dengan 0. 3 akan campur dengan negatif 1. 2 akan campur dengan 6. Dapat jawapan akhir 4 orang juga. Yang atas akan dapat 2, 1, 2, 8. Itu kita panggil dia untuk apa? A campur B. Boleh? A tolak B tak payah salin dah. Kita pergi situ terus je. Contoh A, oleh sebab itu A tolak B. Kali ni je. Sama dengan kita tukar je. Negatif 2 tolak 4. 1 tolak 0. 3 tolak negatif 1. 2 tolak 6. Itu dia sama. Cuma jawapan lain lah. Sebab dia tolak. Maksudnya campur dengan tolak, dia hanya melibatkan tempat yang sama. Dan peringkat yang sama. Okey? Negatif 2 tolak 4. Negatif 6. 1 tolak 0. 1. 3 tolak-tolak campur. Jadi 4. 2 tolak 6. Negatif 4. Okey? Tapi kalau begini, matrik jangan tulis dekat. Tulis jauh-jauh. Tulis kat ujung. Sebab dia asing-asing. Jangan buat per pula tak jadi. Per dia jadi pecahan, bukan salah. Dia hanya melibatkan cerita dia matrik. Dia mesti susunan dia tu. Kedudukan dia penting. Dia duduk kat mana? Itu cerita tentang matrik. Okey? Nombor 2. Yang ini dia kena fikir kejap. Kena fikir kejap. Dia punya ni, dia kata soalan dia, tuliskan setiap matrik berikut sebagai pendarapan satu matrik dengan nombor. Mana nak buat ni? Pendarapan matrik dengan nombor. Kita tengok coba. Nombor 11, nombor 2 Nombor 2. Dia nak pendaraban matrik dengan nombor. Okey. Ini sebenarnya dalam matematik kita panggil dia seolah-olah macam faktor. Macam faktor. Contoh A dia bagi kata apa? 25 negatif 25, negatif 60. Kalau kamu tengok betul-betul, semua ni adalah CP5. Semua ni adalah CP5. Jadi kita boleh buat apa? Dia sama juga dengan 5 keluarkan. Jadi cerita dia. Itu nama macam faktor. Jadi 25 bahagi 5. 5. Negatif 25 bahagi 5. Negatif 5. Negatif 60 bahagi 5. Negatif 12. Ini kita panggil dia pendaraban Itu 125, bukan negatif 25. Dia negatif 125. 100. Oh, 100. Nampak je. Okey, masih 25 kan? Betul tak? Betul. Okey, masih Siti. Boleh cap masa. Okey, kita tengok seterusnya nombor 2 juga B. Dia boleh cap. B macam mana tak? Tengok. Aku faktor dia. 96. Ambil kalkulator. Ambil kalkulator. Negatif 32, contoh 24, negatif 56, 144, 8. Kalau kamu tak ada idea, kamu buat sikit-sikit. Jadi sikit-sikit tu. Sikit-sikit macam ni. Tengok semua nombor genap ni, bagi 2 dulu lah. Bagi 2 dulu. Boleh buat sikit-sikit. CP berapa tak cap? Ambil 96. 96 bahagi 2. 96 bahagi 2 dapat 48. Boleh lagi. Negatif 56 bahagi 2. 56 bahagi 2 dapat 28. 32 bahagi 2. Negatif 16.
144 bahagi 2, 72. 24 bahagi 2, 12. 8 bahagi 2, 4. Betul pun tengok lagi. Nombor genap lagi. Boleh bahagi lagi. Bahagi 2 lagi. Nampak? Dia satu berapa tak boleh bagi. Boleh juga satu. Kalau kamu dapat jam lagi baguslah cerita dia. Okey? Contoh saya buat ni. Saya bagi 2 lagi. Bila saya bagi 2, saya keluarkan seko lagi 2. Sini yang saya potong. 24. Sini negatif 1, 14. Yang ini negatif 8. Dia betul. Dah keluar tu. Sini dapat 36. Tekan kalkulator je. Sini akan dapat 6. Sini akan dapat 2. Nampak? Boleh bahagi 2 lagi. Boleh bahagi 2 lagi. Boleh kecil 2. Boleh lagi. Dia boleh lagi sebab dia boleh kecil 2. Nampak? Okey. 2. Saya akan darab lagi 2. Seko lagi. Jadi sini akan jadi bahagi 2. 12. Bahagi 2. 7. Bahagi 2. 4. Bahagi 2. 18. Bahagi 2. 3. Bahagi 2. 1. Okey, habis dah. Tak boleh dah. Tak boleh. Ini jawapan. Apa kat luar? 2 kali 2 kali 2, 8. Apa nombor dah dia? 12. Negatif 7. Negatif 4. 18. 3. 1. Nak cek jawapan darab semula tengok. Dapat tak? Itu cerita dia. Okey? Ini kita bagi dia pendarapan nombor dengan metrik. Tinggal soalan lagi yang C tu. C tu kecil je. Kecil je nombor dia. Bukan kecil nombor dia. Sikit. Nombor kecil 26. 130. 312. Negatif 104. Wow. Tengok cerita dia. Kalau saya tengok kat sini. 104. Test. Tengok test. Dapat. Okey. Contoh saya buat. Saya tengok nombor paling kecil ni 26. 26 ni kalau kamu tengok, kalau kita bahagi 2, kita akan dapat negatif 13. Jadi kita akan dapat nombor 13. Jadi teman-teman juga kita try tengok. Yang ini boleh tak bahagi 13? Ambil kalkulator. 312 bahagi 13. 312 bahagi 13. Boleh. Boleh, cantik. Terus kita akan dapat sini 24. Jadi yang ini kita boleh keluarlah 13. Nah, kita dia. Ini akan dapat 2. 24. Ini 10. Ini 8. Buat. Okey. Tapi bila tengok 2, 24, 10, 8. Boleh lagi. CP berapa? CP 2. Ini saya potong lagi darab 2 sini. Sini akan dapat 1. Sini 12. Sini 5. Sini 4. Jawapan akhir kita akan dapat 26. Keluar. Negatif 1. 12. 5. Negatif 4. Okey. Contoh tapi soalan ni biasanya dalam exam dia tak bagi macam ni, dia bagi objektif. Dia bagi objektif, dia bagi jawapan ni yang mana tu sama dengan dia. Kamu kena ambillah bahagi tengok. Kalau dia bagi macam ni, kalau dia letak nombor plate, menangis, salah tekan kalkulator. Tapi cuma kalau kamu tengok soalan ni sana kemahiran pelajar menggunakan kalkulator saja dan check kan. Jom kita tengok seterusnya. Bila kamu faham yang ini, yang sebelah tu insya-Allah akan jadi lebih mudah. Jom. Muka surat 12. Okey. Muka surat 12. Nombor 3 dia mula.
cari matrik X jika dia bagi tahu apa? 27, 51, negatif 48, 63, negatif 36, 108 tutup sama dengan 3X. Ini senang dia cerita dia. Sebab apa? Bila yang ini 3 ni darab, 3 pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. Cuma dalam matrik dia tak ada bahagi. Kan? Dia tak ada bahagi besar kan? Kita tak tulis je tu. Tulis macam ni. Potong ni, saya akan tulis macam ni dulu. 1/3. Cara tulis. Lepas tu, 1/3 buat apa? Kena setiap orang. Setiap orang tu kita akan bahagikan 3. Itu cerita dia. Oleh sebab itu, matrik X akan dapat sama dengan buat bracket 27 bahagi 3, 9. Okay. 51 bahagi 3, 17. Negatif 48 bahagi 3. Apa ni? Negatif 16. 63 bahagi 3 dapat 21. Negatif 36 bahagi 3 negatif 12. 108 bahagi 3 kita akan dapat 36. 36. Sebaik anda seperti. Senang saya cakap kereta. Masih boleh? Itu cerita dia. Dia tak susah sebenarnya. Kalau macam ni masuk exam senyum sono. Kan? Okey? Nombor 4. Nombor 3 dah 4 dah dah. Nombor 4. Tengok. Dia bagi A sama dengan 4, 5, 3, 2. B 4, 2, 1, 3. Okey. Cari matrik P dan Q. Soalan A. Dia kata P sama dengan 3A campur B. Ini dia macam kita buat pengiraan algebra lah kan. Kita ganti je lah. 3A siapa? Ambil. 4, 5, 3, 2 campur. B siapa? 4, 2, 1, 3. Kita boleh bagi jawapan terus sebenarnya. Ambil kalkulator, kamu darab dulu. 3 darab 4 campur dulu. 3 darab 4 campur 4. Terus je tu. Kan? 3 darab 4 campur 4. Kan tulis tak apa? 3 darab 4 campur 4. Kemudian 3 darab 5 campur 2. Ini 3 darab 3 campur 1. Yang ini 3 darab 2 campur 3. Sebab kalkulator, kalau kamu tekan macam ni, dia tak ada masalah. Dia dah tahu. Kalkulator tu akan kira darab dulu baru campur. Dia akan dapat terus jawapan kita kat sini. 12 campur 4, 16. 15 campur 2, 17. 9 campur 1, 10. 6 campur 3, 9. Senang. Buat dalam kerja. Okay. Cuma kalau yang kat luar ni, dia kena masuk. Kan? Ada setengah jalan kerja, dia kira ni dulu. Dia buat dulu bawah ni. 3, 12. 15, 9, 6. Tambah 4, 2, 1, 3. Dia terus buat macam tu. Boleh juga sama kat cerita dia. Dia tambahlah ni, tambah ni letak. 15 tambah ni letak. Boleh. Macam mana pun ni, jalan kerja tak kisah. Kamu ada kalkulator, nak kira terus boleh, nak buat satu-satu boleh. Mana yang kamu rasa selesa. Okay? Tengok B. Ni A dah. B. Soalan B kat sini, dia minta Q sama dengan negatif A. Campur 5B. Hati-hati ada negatif. Negatif kat luar dulu. 4, 5, 3, 2 campur 5B 4, 3
4, 2, 1, 3. Kalau macam ni elok kita buat satu-satu lah. Untuk kat sini saya masukkan negatif dulu. Negatif 4, negatif 5, negatif 3, negatif 2. Campur 5 kali 4, 20. 5 kali 2, 10. 5 kali 1, 5. 5 kali 3, 15. Lepas tu baru kamu tambah. Bila kita jumpa negatif, cara kalau kita nak tanpa guna kereta, kita baca yang positif dulu. Kita baca macam mana? 20 tolak 4, 16. 10 tolak 5, 5. Kalau kita baca negatif, kadang-kadang otak kita lambat kira. 5 tolak 3, laju je. 15 tolak 2, 13. Dah. Kita baca positif dulu, baru negatif. Cara baca, okey? Nombor 5. Ini dah muka surat awak. Saya silap habis. Cerita dah 2 minggu cikgu cakap 2 minggu. Nak habis kan? Muka surat 13. Okey. Yang ini dia susah sikit. Saya slow sikit ni. Nombor 5. A dia bagi kat situ 3, negatif 1, 4. 1, 2, 5. Okey. B sama dengan 1, negatif 2, 3, 0. C sama dengan A darab B. Yang ni yang susah. Bila melibatkan metrik darab metrik. Huruf besar darab huruf besar. Dia bukan kat luar nombor. Dia kurungan darab kurungan. Ini susah sikit. Tengok tuan-tuan. Hati-hati Nyatakan peringkat bagi metrik A. Ingat lagi peringkat ni. 1, 2, 3 baris. 1, 2, 3. Laju kita. 1, 2. Jadi baris laju. Peringkat baris darab laju. Kita mesti tulis baris darab laju. Dia dapat jawapan kat sini. Baris kita 3, darab laju kita 2. Ini kita panggil dia peringkat. Ulang balik tadi kan. Okey. Cari nilai C. Nanti tengok betul. C sama dengan A darab B. Okey. Langkah pertama, kalau kamu nak darab, kamu kena ingat nak darab, dia kena susun dulu. Untuk darab. Langkah pertama, kamu kena susun. Macam mana nak susun? Saya panggil kiri bawah. Kiri bawah. Kiri kena turun. Kiri bawah. Kan? Lepas tu nombor 3, kamu kena silang. Cross. Silang. Maksudnya kita akan cross dia. Kan? Bila kita cross dia, nombor 4, kita kena, biasanya akan berlaku tambah. Dia akan jadi tambah lah. Tiba-tiba dia tambah. Tengok macam mana. Ini kanan, ini kiri. Kiri bawah. Siapa bawah? A. Jadi apa saya buat? Saya akan susun A dulu. A. 3, 1, negatif 1, 2, 4, 5. Okay. B kita ni, dia kena duduk atas. Atas pada line ni. Duduk macam ni. 1, negatif 2, 3, 0. Ini cara ni. Kan? Supaya apa? Sebab kita nak silang. Macam nak silang? Saya akan silang ni. 1, 2, 3. Saya akan garis bawah nombor 3. Yang ni turun. 1, 2. Macam tu cerita dia. Okey. Kemudian untuk pedoman supaya tak salah, saya akan ambil ini cerita dia A, B. Yang ini A, ini A, B, A. Ini faham? Okey, tengok betul.
Macam mana nak dapat? Jawapan kita akan dapat dekat belakang. Ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang jawapan. Jawapan akhir tadi akan ada 6 tempat. Yang pertama, tengok line dia. Ni jumpa ni. Yang ini jumpa ni, nampak? Jawapan kita dah letak sini. Okey, siapa? A akan jumpa A, B akan jumpa B. Maksudnya 3 darab 1 ni campur dengan 1 darab 3. Tengok, jangan judi mata. Hari ni boleh judi nanti ni. Kan? Tengok betul. Okey, dapat jawapan 3 campur 3, dia akan dapat 6. Okey, tengok yang ni tak salah ni tak. Okey, dah saya simak. Dah buat habis. Okey, tengok ni jumpa ni. Yang ini jumpa ni. Siapa? A kita 3 akan jumpa negatif 2. 3 darab dengan negatif 2. 3 darab dengan negatif 2. Campur dengan 1 darab kosong. Tengok betul tempat dia. Kan? Ambil kalkulator. 3 darab negatif 2 dapat negatif 6. Kosong tak payah. Okey. Yang ini pula. Baris kedua. Baris kedua kiri. Baris kedua kiri. Negatif 1. A akan jumpa A yang silap. Negatif 1 darab dengan 1. Campur dengan B akan jumpa B. 2 darab 3. Tengok line dia. Jangan salah. Yang pergi sebelah kacau kita. 2 darab 3. Jadi kita akan dapat jawapan kita apa? 6 tolak 1 dapat 5. Cerita dia. Itu. Sebelah pula. Sebelah. Yang ni juga. Pergi. Jumpa atas. Pergi. Negatif 1 akan jumpa dengan negatif 2. Negatif 1 darab negatif 2 campur 2 darab kosong. Ambil kalkulator. Kamu tekan. Kamu akan dapat sini jawapan. Kamu akan dapat 2. Nampak? Sama bawah ni. Ni 9. Ni. A dia 4. 4 akan jumpa dengan 1. 4 darab 1. Campur dengan siapa? 5 darab dengan 3. Jangan yang silap satu pelajar pergi lain sebelah. Kacau habis. 5 darab 3, 15. Dapat jawapan 19 bawah. Okey. Tengok. Sebelah. Ni naik atas. 4 akan dapat dengan negatif 2. 4 darab negatif 2 campur 5 darab kosong. Yang kita kira yang ni je. Dapat negatif 8. Jangan tu darab. Bila darab, jadi darab macam ni cerita. Panjang cerita. Okey. Kita tengok. Bila kita susun. Macam mana susun? Kiri kat bawah, silang. Lepas kamu silang, kamu tambah. Siapa jumpa siapa tambah. Siapa jumpa siapa tambah. Kita tengok. Okey? Tengok satu. Pergi sebelah. Nombor 6. Baru jumpa ni. Menang. Yes. Boleh faham ni? Panjang cerita dia. Tengok satu. Fahamkan. Tapi nombor 5. Kalau nombor 6 kamu dah dua kali buat dia lagi faham dah. Tengok nombor 6 Okay. Siapa yang terlibat dalam nombor 6? Nombor 6 ni yang terlibat adalah A sama dengan 4, 2, 1, 3. B sama dengan 3, 0, negatif 5, 2. C sama dengan 4, 1.
Soalan pertama, A dia minta A darab B. Okey, ni sama ni. Ni darab ni. Kita tulis soalan dulu 4, 1, 2, 3 darab dengan 3 negatif 5, 0, 2. Soalannya. Dalam kerja kita susun dulu. Ni saya turunkan. 4, 1, 2, 3. Turunkan. Lepas turun, kita silangkan. 1, 2, 1, 2. Jawapan kita ada 4 tempat. A, B. A, B. Jawapan pertama, kita akan dapat 4 darab 3. Tulis terus boleh. 4 darab 3, 12. Campur 1 darab 0, 0. Sebelah sana 4 darab negatif 5, negatif 20. Campur 1 darab 2. Ada yang salah ambil 2. Okey. Bawah pula. Bawah kiri. Bawah kiri. 2 darab 3, 6. Campur 3 darab 0, 0. Okey. Kemudian apa? Bawah kanan. Bawah kanan. 2 darab negatif 5, negatif 10. Campur 3 darab 2, 6. Habis. Apa dapat jawapan akhir kita? 12 negatif 18, 6 negatif 4. Kaedah dia. Tapi kadang-kadang kamu akan jumpa soalan objektif tau. Soalan objektif. Dia bagi macam ni, kemudian dia ada ABC. ABC dia bagi macam ni, lepas tu dia susun cara lain. Betul macam ni dia bagi Dua jawapan. A, jawapannya dia bagi negatif 6, 2. B, dia bagi 12, negatif 18, 6, negatif 4. C, dia bagi contoh dia bagi kat sini 18, negatif 22. Nampak? Itu D macam tu lah satu. Kamu buat. Masa kamu buat sidang ni dah ada 4 orang dah. Kamu tengok jawapan dia seorang ada 4 orang. Tak payah kira lah. Ambil jawapan berikut. Ada saya pernah jumpa, 2 kali jumpa soalan objektif macam ni. Sebab kadang-kadang ada pelajar dia rajin buat. Dalam jawapan, yang ni. Dia tak pasal, dia seorang yang 4 orang macam ni. Ni 2 bawah. Ni saya ingat satu. Sebab dia ikut keadaan soalan. Tapi kebanyakan soalan kena buat sampai habis lah. Kena tahu lah macam mana jalan kerja sampai habis. Cuma kalau rezeki dapat macam ni, alhamdulillah rezeki. Okey? BC lah. BC. Okey. Soalan yang sama, BC. B darab C B darab C. Siapa B darab C ni? 30 negatif 52 darab dengan 41. Tak sama. Kita cek dulu tengok. Bila kita cek macam mana? Bila kita susun dia, kita dapat cerita dia. Susun, turun. 3 negatif 5, 0, 2. Bila kita silang, kita akan dapat jawapan ke ni, sini, turun. Nampak? Kita ceknya. A, B, jumpa pun A, B. Tak ada masalah. Boleh. 2 jumpa 2 boleh. Jadi mesti ada kawan. Cuma jawapan kita akan dapat 2 tempat lah. Tak banyak lah. Okey, yang pertama apa? 3 darab 4, 12. Campur dengan negatif 5 darab 1. Dia tak ada belah kanan. Tak ada. Bawah. 0 darab 4. Campur 2 darab 1. Dapat terus jawapan kita kat sini 7, 2. Boleh? Okay. Jadi soalan biasanya soalan ni kalau macam ni bentuk macam ni bentuk yang
orang kata favorite. Ini bentuk famous. Selalu jumpa dalam exam. Lepas tu kadang-kadang saya bagi kamu pelajar saya sebenarnya hafal. Contoh, soalan macam ni juga. Jadi kamu jumpa ada 4 orang, 3 negatif 5, 0 2. Apa kamu buat? Dia jumpa dengan 4 1 1. Kan? Kita terus hafal ya. Kita terus besarkan dia. Silent saja. 3 0 negatif 5 2. Buat kurungan. Tambah. Masuk je. 4 4 4 1 1. Ini jalan kerja yang kalau kamu hafaz nah. Tak payah dapat macam ni. Jawapan dapat benda sama juga. Ambil kalkulator, kamu akan dapat jawapan 12 tolak 5 7. 0 campur 2 dapat. Ini salah satu jalan kerja juga. Iaitu pecahkan, betul, masuk. Ini sebab apa? Yang 4 orang jumpa 2 orang ni, dia selalu masuk exam. Kalau dia kata dalam 10 tahun, 8 tahun ni, 9 tahun ada. Kalau tak ada kata satu, kita 2. Okey? Ini contoh Dia pergi sebelah. Wow. Okey. Nombor 7 yang tu untuk hari ini yang terakhir kita akan buat nombor 7 tu sampai situ dulu lah. Sebab nombor 8 dia dah masuk identity minggu depan. Kita habiskan nombor 7 dulu. Okey? Nombor 7 tu dia ada kuasa 2 tu. Hati-hati. Tengok. Sehari je ajar sampai darab ni. Biasanya kamu kalau kat sekolah yang ajar tu tambah tolak dulu peringkat. Kemudian next class baru darab. Kita terus darab. Boleh jam kalau tak tak apa. A. Negatif 2, negatif 1. 6, 2. Kemudian B. Jadi kamu boleh buat latihan nanti senang. Homework pun boleh buat laju dah. Okey. Cari metrik P dan Q. Apa metrik P? Metrik P sama dengan B kuasa 2 tolak 2A. B kuasa 2 tolak dengan A. Apa maksud B kuasa 2? B kuasa 2 maksudnya B darab B. Supaya tak keliru untuk soalan macam ni, supaya tak keliru, kamu pergi buat kat tempat lain dulu. Benda ni jangan buat bawah tu, dia kacau. Kita pergi buat setelah dulu. Kita buat B kuasa 2 sekejap. Apa B kuasa 2? B jumpa B. B jumpa B. 0 negatif 1 4 3 jumpa diri dia sendiri. Macam tu. Buat. Okey, kita buat apa? Kita biasalah. Good. 0 negatif 1 4 3. Silang. Buat. Setelah tu kita buat ni. Itu bawah. Jawapan ada apa? 1, 2, 3, 4. Yang pertama siapa? Supaya tak salah. AB. Okey, jadi saya akan dapat 0 darab 0. 0 campur negatif 1 darab 4. Negatif 4. Pergi sebelah. 0 darab negatif 1. 0 campur negatif 1 darab 3. Negatif 3. Bawah pula, turun bawah. 4 0 0 3 4 12. Belah kanan pula 4 negatif 1 negatif 4. Okey. Kemudian 3 darab 3 9. Dapatlah jawapan. Kita dah boleh letak di sini dah. Letak kat B kuasa 2 apa tu? Negatif 4 negatif 3 12 5. Tolak dengan 2 kali A. Ini tak apa, ini boleh cuma A. Negatif 2, negatif 1, 6, 2. Faham?
Kan? Kalau nak bagi faham, yang ni salin dulu. Negatif 4, negatif 3, 12, 5. Kita darab masuk. Darab masuk kan? Okey. Tolak. Kalau kamu nak buat tolak, boleh nak buat tambah. Tak ada masalah. Kan? Saya baca kalau tolak, bila kita tolak, yang kita masukkan adalah 2. Tolak tak masuk. Istilah kalau tolak maksudnya 2 yang masuk. Tolak tak masuk. Ini 2 kali negatif 2, negatif 4. 2 kali negatif 1, negatif 2. 2 kali 6, 12. 2 kali 2, 4. Ini tolak yang mesti. Baru jawapan akhir. Kita dapat apa? Negatif 4 tolak. Ambil kalkulator tekan. Negatif 4 tolak 4. Dapat kosong. Negatif 3 tolak 2. Dapat negatif 1. 12 tolak 12. Kosong. 5 tolak 4. 1. Itu cerita je. Kan? Jadi masa buat darab, tolong asing. Buat kat tepi kejap. Kan? Lepas tu baru patah balik. Okey. Kan? Tunggu ambil ni dulu. Boleh faham kan? Sebab B tu lagi jam tu B tu. B tu dia darab 3 kali. Oh, Dino. Okey. Boleh faham ke? Nak faham darab? Ya. Yang lain boleh ke? Siapa yang ada Ishraq? Kau tidur ke? Cikgu. Tidur okey. Nombor 7 dah siap. Nombor 8 tak tahu. Sabar tuan. Aku bagi kau geram sikit. Sabar. Dan nombor 7 B. Kita buat B tak? Nombor 8 ni relax lah. Itu matrik tentang tu. Kalau sempat ni saya ajar sini. Okay. B. Q sama dengan B A kuasa 2. Kalau kau jumpa soalan macam ni dalam exam. Penat bismillah. Okey, siapa kena buat dulu? Kita kena buat A kuasa 2 dulu. Pergi buat kat jauh sikit. A kuasa 2. Apa A kuasa 2? A jumpa A. A jumpa A. A namanya. Negatif 2, negatif 1. 6, 2. Negatif 2, negatif 1, 6, 2. Jalan kerja kita kiri turun. Kiri turun. Dapat negatif 2, negatif 1, 6, 2. Silang. Okey, dapat 4 orang ni kita try. Siapa 4 orang tu? Negatif 2 dengan negatif 2. A dengan A. B dengan B ya, yang silap. Negatif 2 darab negatif 2. Akan dapat 4. Kita kalkulator je. Okey. Kemudian campur dengan negatif 1 darab 6. Negatif 6. Kalau nak kira terus campur tu pakai kalkulator pun tak apa. Kan? Okey. Pergi sebelah. Negatif 2, negatif 1. 2. Campur dengan negatif 1, negatif 2. Negatif 2. Bawah. 6 darab negatif 2. Negatif 12. 2 darab dengan 6. 12. Okey, sebelah. 6 darab negatif 1. Negatif 6. Campur. 2 kali 2, 4. Kita dapatkan jawapan sini berapa? Sini negatif 2. 0, 0, negatif 2. Adik-beradik identiti. Adik-beradik identiti ni. Okey. Tengok.
B, mana B? Kosong, negatif 1, 2, 3. Okey. Sini. Yang ini kalau kamu tengok, dia adik-beradik dengan identiti. Negatif 2, kosong, kosong, negatif 2. Adik-beradik, cuma identiti nombor dia 1. Yang ini nombor dia 2. Okey, jom tengok. Apa beza? Apa cerita dia? Apa jadi jawapan kita ni? Kalau kita darab macam biasa. Okay. Macam mana darab? Turunkan. Kosong, negatif 1, 2, 3. Kita cross. Jadi, yang pertama, kosong darab negatif 2. Kosong. Campur. Negatif 1 darab kosong. Kosong. Kosong campur kosong. Kita ni. Okey. Sebelah. Kosong darab kosong. Kosong. Negatif 1 darab dengan negatif 2. Dapat 2. Okey. Yang ni pula. Okey. Sini 2 darab negatif 2. Negatif 4. Campur dengan 3 darab kosong. Kosong. Ada banyak nombor kosong ni. Di sebelah. 2 darab kosong. Kosong. Campur dengan 3 darab negatif 2. Negatif 6. Okey. Betul ke? Betul? Salah buat dia. Okey. Sekarang jawapan akhir kita dapat apa? Kosong. 2. Negatif 4. Negatif 6. Kosong, 2, negatif 4, negatif 6. Boleh? Boleh faham? Okey? Tapi dia ada shortcut dia. Cikgu, Kan? cikgu tertukar yang B tu sepatutnya 4 bukan 2. Mana? Negatif 8. Bawah kosong tu Oh ni. yang ada 2. Oh, salah. Ni. Aduh, salah soalan ke? 4. Bawah tu pun jadi 4. Jawapan dia negatif 8. Deki aku. Tengok. Kat mana salah? Cikgu kira salah lah. Bukan negatif 4, jawapan dia negatif 8. Sebab 4 darab negatif 2. Yang ni akan dapat negatif 8 betul? Yang sebelah? Sebelah tak ada masalah. Yang ini je silap ke? Yang lain semua betul kan? Okey. Boleh Baik tadi Puan. Masih ada Puan? Okey. Sekarang ni saya bagi kamu satu tengok jawapan ni, saya ambil jawapan ni. Jawapan dia kat sini adalah 0, 2, negatif 8, negatif 6 gitu. Okey. Jadi sebenarnya soalan ni kalau kamu jumpa dalam exam macam ni, daripada saya ambil ni Okay. Kalau kamu jumpa, contoh tiba-tiba kamu jumpa B tadi, B kita adalah 0, negatif 1, 4, 3. Okay. Tiba-tiba jumpa dengan negatif 2, 0, 0, negatif 2. Ini namanya adik-beradik identiti. Bila kamu jumpa dengan adik-beradik identiti, kita boleh shortcut. Shortcut dia macam mana? Tengok. Negatif 2, negatif 2 ni, kita boleh keluarkan. Dia keluar ke mana? Ke sini dia keluar. Yang ini tinggal apa? 1. Maksudnya yang tinggal identiti. Yang tadi kita belajar identiti. Kalau identiti, apa-apa pun jumpa identiti, dia tak ada efek. Identiti ni tak ada efek. Tak payah darab dengan dia. Jadi yang tinggal jawapan kita yang ini je lah. Buat ni aja. Negatif 2 darab 0, 0. Negatif 2 darab negatif 1, 2. Negatif 2 darab 4, negatif 8. Negatif 2 darab 3, negatif 6. Dia terus dapat sana. Wah, kalau kamu dapat adik-beradik. Tapi adik-beradik identiti, nombor tu mesti sama. Kalau tak sama tak boleh.
Yang ini mesti kosong. Itu kita panggil dia sifat identity. Dia punya shortcut lah. Sikit. Tak payahlah dalam 2 kali. Jenuh kat cerita dia. Okey? Contoh. Jadi lebih kurang lah hari ni kita belajar banyak sebenarnya. Kalau kita tengok daripada metrik benda yang tak pernah jumpa. Kalau dah belajar yang cikgu kat sekolah dah ajar, cerita lain. Ada dah nampak buka benda sikit. Yang tak pernah belajar ni, tiba-tiba saya belajar metrik. Kamu buat, alamak, datang apa ni? Tapi kamu perhatikan, sebenarnya walau macam mana pun topik tu tengok macam pelik, sebenarnya dalam matematik, cerita dia tetap sama. Tambah, tolak, darab, bahagi, pindah-pindah algebra tu memang sangat penting. Kalau kamu cekap nanti insyaAllah kamu jawab matematik. Okey? Jadi untuk hari ini, setakat ini dulu. Alhamdulillah, terima kasih kerana beri kepercayaan kepada saya untuk ajar kamu semua. Walaupun tadi ada takut-takut, ada silap. Okey? Tapi insyaAllah saya akan cuba saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk kelas seterusnya bila? Sabtu. Yang ambil MN lah. Yang ambil MN. Yang tak ambil MN, malam ni lupa bagi tahu. Malam ni ada kelas BM dan BI. Ada kelas BM dan BI untuk form 5 dan form 4. Kalau ada kenalan form 4 boleh bagi tahu, boleh masuk, tak ada masalah. Cuma dia punya link lain sikit. Yang form 5 sama, link yang sama boleh masuk. Yang form 4 ada dekat group. Okey. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Masuk free je. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama. Salam kat mak ayah. Lupa pula. Dah Siti, okey. Malam ni tak masuk dah malam ni? Masuk kot. Masuk lah tengok jumpa Cikgu Usuk, Cikgu Midah ada. Dua-dua tu kawan saya tu. Saya tak ada malam ni. Apa-apa nanti kau report kan saya. Cikgu, sorry tadi bising masuk tadi. Tak apa. Biasa. Kalau kau tak ada, senyap semua. Ya ke? Kalau kau ada, meriah sikit. Okey, terima kasih. Cikgu. Sama. Assalamualaikum.